Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan menarik dalam edisi khas mingguan 014. Kenyataan Taqiyuddin mengenai darurat ditempelak. Debat antara Muhyiddin dan Tun Dr. Mahathir, perkara mustahil. UMNO nyatakan pendirian tolak kerjasama dengan PKR. Assalamualaikum dan salam bahagia. Ahli-ahli Parlimen Pembangkang Isnin lalu mengadakan mesyuarat di bangunan Parlimen sebagai isyarat bantahan kepada kerajaan yang terus menggantung persidangan Dewan Rakyat sepanjang perisytiharan darurat dikuatkuasakan. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mereka sepakat menggesa kerajaan untuk memanggil sidang Parlimen sesegera mungkin sekaligus menamatkan perintah darurat. Mereka berkumpul di bangunan sementara Parlimen untuk membincangkan 3 agenda utama iaitu isu berkaitan pandemik COVID-19, kedudukan ekonomi negara dan suasana politik terkini tanah air. Pada 24 Februari lalu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan pandangan bahawa Parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat berkuat kuasa pada satu tarikh yang difikirkan sesuai oleh Seri Paduka Baginda atas nasihat Perdana Menteri. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan pada 3 Mac berkata kerajaan memutuskan bahawa masih tiada lagi keperluan untuk sidang Parlimen diadakan ketika tempoh darurat. Sesudah itu, sekumpulan individu di bawah Jawatan Kuasa Penamatan Darurat yang dipengerusikan oleh Ahli Parlimen Shah Alam, Khalid Abdul Samad telah menggerakkan satu kempen tamat darurat bertujuan mengumpulkan tanda tangan rakyat Malaysia untuk merayu agung agar darurat ditamatkan. Sementara itu, Anwar berkata Majlis Presiden Pakatan Harapan akan bermesyuarat untuk memutuskan perkara berkaitan dengan perundangan dan kebajikan rakyat yang harus diutamakan kerajaan. Ahli Parlimen Bagang Lim Guan Eng membidas kenyataan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang yang mendakwa perjalanan kerajaan lancar walaupun Parlimen tidak bersidang 4 bulan. Guan Eng berkata bagaimana sebuah kerajaan boleh dianggap berfungsi dengan baik sedangkan hanya 2 daripada 3 cabang perlembagaan persekutuan iaitu eksekutif dan kehakiman sahaja yang dibenarkan beroperasi. Tegasnya perlembagaan persekutuan hanya utuh dan sempurna sekiranya ketiga-tiga cabang itu dapat berfungsi iaitu Parlimen, Eksekutif dan Kehakiman yang merupakan badan terpenting untuk semak dan imbang. Terdahulu, Taqiyuddin berkata bahawa perjalanan pentadbiran negara tetap lancar tanpa sebarang masalah biarpun sudah hampir 4 bulan Parlimen tidak bersidang. Bila membandingkan dengan darurat pada 1969 yang menurutnya ketika itu 2 tahun Parlimen tidak bersidang dan ianya tidak menjadi masalah kepada kerajaan itu sendiri. Malah katanya Kabinet hari ini sentiasa memberi pandangan berdasarkan fakta dan sains, terutama berhubung ramai kumpulan berisiko di dalam Parlimen kerana ahli Parlimen dalam kalangan mereka yang warga emas. Sementara itu, Guan Eng berkata tidak ada alasan untuk Parlimen tidak dipulihkan dan mesyuarat diadakan ketika sekolah, pertubuhan perniagaan, gelanggang, bahkan stadium sukan dibenarkan untuk dibuka. Setiausaha Agung DAP itu juga menambah apa gunanya memberi suntikan vaksin kepada semua ahli Parlimen dan mempromosikan program imunisasi kebangsaan COVID-19 yang bernilai RM5 juta jika anggota Parlimen dilarang menjalankan tugas mereka. Seorang bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Terengganu mendakwa laporan polis yang dibuat rakan beliau berhubung kes cabul isterinya pada 16 Mac lalu hanya rekaan semata-mata. Bekas Adun Air Putih Datuk Wan Ahmad Nizam Wan Abdul Hamid 51 berkata laporan dibuat pasangan suami isteri yang tinggal di Taman Melawati Ampang itu bertujuan menjatuhkan reputasi serta mengaibkan dirinya. Bekas Naib Ketua UMNO Kemaman berkenaan berkata beliau dan isteri tidak pernah bermalam di rumah pasangan terbabit kerana mempunyai kediaman sendiri di Kuala Lumpur. Pada masa yang sama, jelas bekas setiausaha politik mantan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said itu beliau sudah menjangkakan hal tersebut akan berlaku susulan ugutan awal yang diterimanya daripada rakan baiknya itu pada Ahad lalu. Mendedahkan kepada media, Wan Ahmad Nizam mendakwa rakannya itu mempunyai hutang berjumlah RM200,000 dengannya. Namun akibat gagal melunaskannya, persahabatan mereka menjadi renggang sejak September tahun lalu. Sehubungan itu, Wan Ahmad Nizam membuat laporan polis di Balai Polis Cukai
sebelum rakannya itu berjaya ditahan polis di Ampang, Selangor pada 19 Mac lalu. Rakannya itu bagaimanapun dibenarkan ikat jamin. Ketua Polis Terengganu Rosli Cik mengesahkan laporan kejadian itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Sementara itu, penduduk di Sabah dan Kelantan adalah yang paling rendah mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 menerusi MySejahtera. Mengikut data dikongsi Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah di Facebook, 9.4% atau 274,438 daripada jumlah keseluruhan penduduk Sabah mendaftar sebagai penerima vaksin. Sejak pendaftaran dibuka pada 23 Februari lalu juga, Kelantan mencatatkan 13.1% atau 161,627 penduduk yang berbuat demikian. Putrajaya pula kekal tertinggi dengan 74.3% atau 42,291 daripada jumlah keseluruhan penduduknya sudah mendaftar sebagai penerima vaksin. Rekod tersebut disusuli Kuala Lumpur 36.6%, Selangor 36.2% dan Pulau Pinang 31.7%. Selain itu, Negeri Sembilan mencatatkan 29.2%, Labuan 28.3%, Melaka 27.4%, Johor pula 27.3%, Sarawak 23% dan Perak pula 22%. Perlis pula mencatatkan 20.4%, diikuti Kedah 19.4%, Pahang 19.2% dan Terengganu 18.1%. Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK menyasarkan untuk memvaksin kira-kira 80% populasi Malaysia yang berusia 18 tahun dan ke atas menjelang suku pertama tahun depan bagi mencapai imuniti kelompok terhadap COVID-19. Dalam perkembangan lain, perdebatan antara Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan pengerusi Pejuang Tanah Air Pejuang Tun Mahathir Mohamad dibayangkan sebagai mustahil akan terjadi. Mengulas mengenai surat terbuka Tamrin Ghaffar, anak kepada bekas Timbalan Perdana Menteri Abdul Ghaffar Baba yang mencabar Muhyiddin untuk berdebat dengan Tun Dr. Mahathir, situasi politik Mahathir Abu Bakar Yahya memberi gambaran Muhyiddin tidak berani untuk menyahut cabaran itu. Pada masa yang sama, Ketua Penerangan Pejuang Ulia Aqamah Husamuddin juga tidak melihat perkara itu akan terjadi. Pada Ahad lalu, Tamrin dalam satu kenyataan telah mencabar Muhyiddin untuk berdebat dengan Mahathir, di mana 2 pucuk surat telah dihantar ke kediaman Muhyiddin dan pejabatnya pada awal bulan ini. Menurutnya, kedua-dua surat itu dipercayai telah diterima oleh Muhyiddin berdasarkan maklumat pesanan dari perkhidmatan pos yang digunakan. Katanya Muhyiddin gagal untuk membalas surat berkenaan pada tarikh terakhir yang diberikan, iaitu Selasa lalu, di mana ia menunjukkan bahawa Presiden Bersatu itu takut untuk berdepan dengan kenyataan sebenar. Menurut Tamrin, tujuannya hanyalah untuk mendapatkan penjelasan apa yang terjadi selepas Kerajaan Pakatan Harapan tumbang melalui langkah syaratan pada akhir Februari tahun lalu. PAS menyasarkan untuk menguasai 2/3 Dewan Rakyat dalam pilihan raya umum PRU ke-15 agar parti itu bersama gabungannya dapat melaksanakan persempadanan semula kawasan pilihan raya. Menganggap langkah itu untuk menguntungkan umat Islam, anggota Jawatan Kuasa Pusat PAS Khairuddin Aman Razali menjelaskan laluan untuk mencapai impian itu ialah dengan mereka terus memperkukuhkan muafakat antara 3 parti Melayu walaupun tugas itu berdepan dengan rintangan. Katanya PAS melihat keperluan jangka masa panjang untuk memenangi PRU ke-15 dengan majoriti 2/3. Pada saat itu, katanya perubahan sempadan pilihan raya yang menguntungkan Islam Melayu serta pertambahan kerusi parlimen di negeri-negeri majoriti Melayu boleh diusahakan. Untuk rekod, PAS kini menjadi sebahagian daripada kerajaan pusat melalui penyertaan mereka dalam Perikatan Nasional PN yang dikuasai dan diketuai Bersatu. Pada masa sama, PAS juga menjalin kerjasama secara rasmi dengan UMNO melalui Muafakat Nasional. Namun UMNO tidak ada hubungan secara rasmi dengan PN, malah sudah hampir pasti akan memutuskan hubungan dengan Bersatu pada hujung minggu ini. Untuk rekod, pada PRU ke-14 lalu, PAS meletakkan lebih 100 calon di kerusi parlimen dengan sasaran mahu membentuk kerajaan atau sekurang-kurangnya menjadi kuasa penentu atau kingmaker. Namun daripada jumlah itu, PAS hanya memenangi 18 kerusi, kebanyakannya di Kelantan dan Terengganu. Berbanding dengan slogan PAS untuk semua seperti yang dilaungkan sebelum ini, pendirian parti itu sekarang dilihat lebih menekankan kelangsungan golongan Melayu dan Islam.
Sementara itu, UMNO tidak akan bekerjasama dengan Parti Keadilan Rakyat PKR pada pilihan raya umum PRU akan datang. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata parti itu hanya akan menjalinkan kerjasama dengan rakan komponen di bawah Barisan Nasional sahaja. Menurutnya, parti tersebut tidak mempunyai sebarang perbincangan bersama PKR mengenai kerjasama pilihan raya dan sebarang perjanjian hanya akan diterokai selepas PRU 15. Katanya perkara itu sudah seminggu selepas Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mempunyai perbincangan di antara kedua-dua parti. Ditanya berkaitan sekiranya terdapat pemimpin UMNO bertemu dengan Anwar, beliau menjelaskan perlu bertanya kepada Anwar sendiri berkaitan dengan siapa perbincangan itu telah dilakukan. Tambahnya, UMNO tidak membenarkan sebarang wakil untuk mengadakan rundingan sedemikian. Dalam pada itu, Ahmad Zahid berkata UMNO merupakan sebahagian daripada gabungan BN sejak ia dibentuk pada tahun 1973 dan sejak itu bertanding di bawah Panji dalam setiap pilihan raya. Pada 19 Februari lalu, UMNO telah mengeluarkan keputusan bahawa tiada lagi kerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dalam PRU 15. Namun kebersamaan dalam Kerajaan Perikatan Nasional PN diteruskan sehingga pembubaran Parlimen. Sementara itu, UMNO Kelantan mahu PAS membuat keputusan dengan jelas dan segera sama ada mahu bersama parti itu ataupun Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15 nanti. Setiausaha UMNO Kelantan Akbar Salim berkata perkara tersebut diputuskan 12 UMNO bahagian di negeri berkenaan selepas mengadakan mesyuarat pada Selasa lalu. Menurutnya, dua lagi perkara lain yang diputuskan ialah UMNO Kelantan terus mendukung institusi kepresidenan dan menyokong kepimpinan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai presiden parti itu. Malah katanya pihaknya juga masih dengan pendirian untuk memutuskan hubungan dan kerjasama dengan Parti Bersatu sebagaimana usul yang diluluskan dalam 12 mesyuarat perwakilan bahagian sebelum ini. Menurut laporan sebelum ini, usul memutuskan kerjasama UMNO dengan Bersatu dijangka menjadi tumpuan pada Perhimpunan Agung UMNO PAU di Pusat Perdagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur secara bersemuka dan maya pada 27 dan 28 Mac. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Ahmad Maslam berkata usul yang dibangkitkan 124 bahagian UMNO itu merupakan majoriti usul daripada 190 bahagian UMNO yang telah bersidang pada 1 hingga 3 Januari. Sekian edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama saya Zawaz Yusof untuk mendapatkan berita politik tanah air yang terbaik minggu depan. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera.